So dalam tajuk ini awak sudah belajar apa itu indeks, apa itu logalima, apa itu set. Mereka ada hubungan, okay? Di mana indeks boleh tulis dalam bentuk logalima, kemudian set sebenarnya ada kaitan dengan indeks sebab dia merupakan indeks yang jenis kuasa dia 1 per punya ataupun kita kata punca kuasa punya. Okay? So selepas awak tahu 3 ini indeks, set, logalima, so yang seterusnya kita akan belajar ialah macam mana kita nak selesaikan persamaan yang melibatkan indeks, set dan logalima. Okay? So untuk selesaikan persamaan indeks dan logalima, langkah dia akan panjang sikit. Cikgu akan ajar selepas cuti ya. So hari ini cikgu pergi kepada bahagian yang lebih pendek punya, iaitu selesaikan persamaan yang melibatkan set. Selesaikan persamaan yang melibatkan set. Selepas awak belajar macam mana nak selesaikan persamaan 3 jenis ini, sebenarnya sukatan untuk tajuk ini sudah habislah. Tapi lepas tu cikgu akan bagi kamu tengok kegunaan-kegunaan. Soalan-soalan yang melibatkan kehidupan harian. So kita pergi kepada dulu ini. Set ya. Macam mana nak selesaikan persamaan yang melibatkan set. Okay. So persamaan yang melibatkan set, senang cakap ialah kalau kamu tengok cikgu bagi persamaan dia ada kiri kanan, itu panggil persamaan. Okey. Okay. Hanya soalan kalau cikgu bagi persamaan baru cikgu mungkin selesaikan ya. Kalau cikgu bagi separuh saja iaitu ungkapan, macam apa yang awak buat sebelum ni, yang cikgu bagi itu ungkapan. Contohnya cikgu bagi contohnya cikgu bagi 6 tambah set 2 bagi 3 tolak set 3 contoh. Okay. Yang ini kita tak panggil persamaan, kita panggil dia ungkapan. Sebab senang kata kalau cikgu letak sama dengan, dia ada kiri, tak ada kanan. So ini ialah ungkapan. So apa yang awak belajar pada hari Selasa ialah bila orang bagi ungkapan yang melibatkan set, hasil bahagian bawah itu ada set, macam mana kita nak ringkaskan. Hari ini kerja kita lain. Hari ini ialah orang bagi persamaan. Contohnya cikgu letak satu nombor di belakang aja. Okay? Cikgu bagi persamaan. Dan kerja kamu ialah bila orang bagi persamaan, macam mana kita nak selesaikan untuk dapat jawapan. Ini cikgu tak mungkin tanya macam inilah sebab mesti ada X ke Y. Baru cikgu mungkin suruh awak selesaikan. So cikgu akan bagi ini minta awak selesaikan. So sebenarnya kamu boleh pakai calculator, sheet calculate untuk tahu jawapan dia. Di mana awak tekan ini saja dalam calculator, awak pegang sheet calculate untuk dapat jawapan dia. Tapi jawapan kamu kebanyakan masanya tak lengkap. Kebanyakan masanya tak lengkap. Sebab di sini ada kerja punca kuasa 2, bila pindah akan jadi kuasa 2. Bila melibatkan kuasa 2 ini ialah persamaan kuadratif. Kalau melibatkan persamaan kuadratif, biasanya kita ada 2 jawapan. So kalau kamu gunakan teknik sheet calculate, dia boleh bagi jawapan tapi jawapan kamu tak lengkap. Kadang-kadang awak nasib baik jawapan itu memang kita nak, tapi kadang-kadang jawapan itu bukan yang kita nak. Okay, tak cukup. Boleh ya? So walaupun kita tekan kalkulator boleh dapat jawapan, tapi dalam exam tidak dibenarkan. Kamu hanya boleh gunakan kaedah ini, kaedah kalkulator semata-mata untuk semak jawapan awak betul salah aja. Kalau tak cikgu bagi soalan macam ini, awak tekan kalkulator lepas awak bagi saya, cikgu sama dengan apa? Sorry ya, tak ada markah kalau awak bagi jawapan macam ini. Dia perlu ada kaedah dia. Okay? So secara aniah, cikgu agihkan kaedah kamu kepada 3 langkah. Okay? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kita akan tengok soalan. Ada soalan langkah 1 tak payah buat. Ada soalan mungkin langkah 2 tak payah buat. Ada soalan mungkin langkah 3 tak payah buat. Tapi secara aniah 3 kerja ini akan kita perlu fikirkanlah. So pertama, kita perlu ubah sesuaikan. Ini soalan cikgu bagi persamaan set. Maksudnya dalam persamaan itu mesti awak nampak simbol set. Simbol set. Tapi sekarang dalam langkah pertama, apa yang awak perlu buat ialah awak kena ubah sesuaikan persamaan kamu sehingga tidak melibatkan tanpa tolak pada sebelah yang ada set. Okay? Contohnya kalau cikgu bagi. Okay, cikgu bagi macam ni. 3, cikgu bagi kamu 3 tambah set S sama dengan 2. Kalau bentuk macam ini, cikgu perlu ubah soal. Sebab bahagian yang ada set, dia ada tambah. Itu maksud saya.
dia ada tambah pada sebelah yang ada cert. Tapi kalau sekarang cikgu bagi macam ini. Katakan cikgu bagi macam ini. Ini tak perlu ubah suai. Tak perlu ubah suai sebab walaupun dia ada tambah, tapi tambah ini bukan ada pada sebelah yang ada cert. Sebelah yang ada cert ialah ini. Awak nampak cert di sini kan? Tapi untuk cert ini awak tak nampak tanpa tolak. So okey. Untuk okey lah, tak payah. Maksud saya tidak perlu buat kerja ubah suai. Kerja ubah suai maksudnya awak kena pindahkan. Okey, contohnya soalan ini yang tak boleh kan? So kita pernah buat kerja pindahkan ini ke sebelah kanan. Itu maksudnya ubah suai. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok dua yang bawah ini, mungkin yang ini awak kata cikgu ada tambah juga. Di mana awak nampak macam ini kan? Katakan cikgu pagi ini sama dengan 5. Mungkin kamu kata, cikgu ini perlu ubah suai sebab di tempat cert itu ada tambah. Tapi sebenarnya ini pun tak payah ubah suai sebab tambah itu ada dalam cert, bukan di luar. Yang kita nak ialah tanpa tolak yang letak di sebelah luar. Contohnya ini. Bukan ada di dalam cert punya. So kalau bentuk macam ini, tak perlu ubah suai. Walaupun awak nampak tambah. Sebab tambah itu ada di sebelah dalam cert. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok contoh ini, maksud saya katakan cikgu pagi macam ini. Cikgu pagi 3 cert S sama dengan 5. Okay, contoh. Kalau tapak bentuk ini, walaupun awak nampak cert ini di luar tu ada satu angka 3 kan? Tapi hubungan dia ialah darab 3. So kalau jenis ini pun tak perlu ubah suai. Kita hanya perlu ubah suai kalau tanpa tolak letak di luar. Contohnya ini letak di luar. Yang ini cikgu kata letak di luar sebab punca kuasa 2 dia sampai sini penting. Cert dia sampai sini penting. Maksudnya hanya X saja ada di dalam. Tambah 1 letak di luar. Inilah bentuk yang kita perlu ubah suai. Kalau dia ada di sebelah dalam macam ini, ataupun dia sebenarnya tak ada walaupun ada nombor di antara mereka. Untuk jenis ini, kita tak payah ubah suai. Maksud saya ubah suai ialah pindah dia ke sebelah kanan. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok contoh yang ada 4 di sini. Contoh A, B, C, D. Contoh A, B, C, D. Yang mana satu perlu saya ubah suai. Maksudnya saya perlu lakukan langkah pertama. Yang mana satu tak perlu. Cikgu minat jawapan yang perlu punya. Yang mana satu perlu. Bakis, A, B, C, D ada tak yang perlu buat? Ada. Ada, iaitu? D. Betul So, maksudnya kita akan buat, kita pindah dia ke kanan Sorry kejap kita pindah dia ke kanan. So, apa akan jadi? Akis? Cert X. Sambung? Sama dengan X tolak 6. Itu maksudnya kita ubah suai ialah kita pindah dia ke sebelah kanan. Boleh Yang ini tak payah, yang ini tak payah, yang ini tak payah. B dan C tak payah sebab dia punya walaupun ada tambah tapi dia ada di dalam cert, so tak payah. A itu walaupun ada 6 di bawah di luar cert itu, tapi hubungan dia bukan tanpa tolak pun tak payah. Itu masuk langkah pertama. Bukan tiap-tiap kali kita perlu lakukan langkah pertama. Tengok keadaan. Ada masanya kita perlu buat, ada masanya tak perlu. Sekarang kita pergi kepada langkah 2. Selepas awak sudah berjaya tapak sebelah yang ada cert tapi tak ada tambah tolak, yang sebelah lagi dia langsung tak ada cert lah. Bila keadaan macam ini, apa yang awak perlu buat ialah awak buat kuasa 2 kan untuk buang cert. Awak buat kuasa 2 untuk buang cert. Maksud saya, contohnya untuk soalan A ini, sudah okey. Dia sebelah sini tidak ada tanpa tolak. So apa yang awak perlu buat ialah awak kuasa 2 kan. Maksudnya di sini awak kuasa 2, di sini awak juga kuasa 2. Untuk soalan B pun sama.
Kalau sudah tak payah ubah soal, maka step kedua kita ialah kita kuasa duakan. Okay? Kita kuasa duakan. Okay. So kalau untuk D, kita lepas kita ubah soal, baru kita buat kerja ini. Okay? Baru kita buat kerja ini. Boleh So kenapa kita nak buat kuasa duakan ini? Tujuannya ialah kalau saya buat kuasa duakan, nanti simbol punca kuasa dua akan hilang. Itu tujuan kita. Kita nak hilangkan simbol set itu. Okey Pakis, cuba sambung. Okey, kalau punca kuasa 2S teku kuasa duakan, apa jawapan dia? X. Saya dapat X. Okey, sebelah kanan. X kuasa 2. X kuasa 2. Tolak 6. Tolak 6X. Tolak 6X. Tambah 36. Okey. Boleh So untuk bahagian ini dia ialah S tolak 6, S tolak 6. Itu yang ada 4 anak panah punya, itu yang dapat jawapan Pakis itu. So kamu tengok, bila awak buat kerja kuasa 2, tengok, set sudah hilang. Kita sudah dapat satu baris baru yang tidak ada set. Boleh Okey, kita cuba tengok A. Kalau saya kuasa 2kan, apa akan jadi Okey, kenapa kata set akan hilang? Nurul Ain, cuba buat ini 6 set X, kemudian kurungan kuasa 2. Apa awak akan dapat? Enam set X tarak dengan 6 set X. Apa awak akan dapat? Awak pernah buat sebelum ini sudah? Nurul Ain? 6. Sekejap. 36X ke? 36X. Boleh? Satu anak panah aja, satu anak panah saja. Apa yang kita buat, nombor yang di luar set itu kita darat. So kita dapat 36. Lepas tu set S, kalau kali dengan set S dapat X. Okey, sebelah kanan. X kuasa 2. Okey, so kamu tengok bila kita buat kerja kuasa duakan kedua-dua belah, kita sudah dapat satu baris yang tidak ada set. Itu tujuan langkah kedua kita. Itu tujuan langkah kedua kita. Okey, sekarang kita pergi kepada B. Kita pergi kepada B. Atika Samsudin. Cuba kembangkan. Tampak. Okey, ini tarak dengan ini. Akan dapat apa kalau saya kuasa 2? Atika Samsudin? X kuasa 2. S. Punca kuasa 2 untuk semua. Bila ini darab dengan ini, kamu tengok punca kuasa 2S, kalau saya darab dengan punca kuasa 2S, saya dapat X. So kalau ini saya akan dapat apa? Atau cukup terang dari segi indeks. Punca kuasa 2 maksudnya kuasa berapa? 1/2. 1/2. Lepas tu saya nak kuasa 2, cukup terang ini pergi ke sini Okey, lepas tu awak gunakan hukum indeks yang ketiga. Macam mana saya nak buka kurungan besar ini? Dia akan jadi S tambah 6. Apa yang saya kena buat kepada dua nombor ni? Tanpa tolak darab pagi. Cuba tengok hukum indeks darab. So cikgu akan buat setengah darab 2. Setengah darab 2? 1. 1. Apa-apa bila kuasa 1? Dapat nilai itu balik. Dapat nilai itu balik. So
punca kuasa 2 S tambah 6 bila cikgu suruh kuasa 2 kan dia saling hapus tindakan itu. Punca kuasa 2 ialah tindakan yang saling hapus. So kita tapak apa di dalam itu balik. Boleh faham Okey, sebelah kanan tapak apa? X kuasa 2. X kuasa 2. Boleh? So dengan cikgu buat kerja kuasa 2 kan kedua-dua belah, apa yang awak nampak di situ ialah punca kuasa sudah hilang. Punca kuasa yang set tu punca kuasa 2 itu sudah hilang. Itu tujuan langkah kedua kita. Okey, sekarang kita pergi kepada C. Kita pergi kepada C. Sorry. Mana mau saya? Perisa? Jadi 6X tambah 1 6S tambah 1 sama dengan X kuasa 2. X kuasa 2. Apa beza dengan soalan tadi? Oh, sikit-sikit aja bezanya. Okey. Sengaja cikgu sekarang sengaja letak nombor lebih kurang sama. Kalau kamu tengok ABCD semua sengaja saya letak 6 di situ. Tapi dalam keadaan yang berbeza. Sebab cikgu nak beritahu kamu bukan nombor yang mempengaruhi cara kita buat, tapi pattern dia. So itu maksudnya langkah 2. Kita akan kuasa 2 kan, tujuan kita ialah buang set. Tujuan kita adalah buang set. Sebab nanti mungkin cikgu akan bagi kamu tengok satu contoh yang lebih rumit sikit. Tapi kalau kamu ingat tujuan kamu, sebenarnya awak masih mampu buat. So lepas awak siap langkah 2, maksudnya awak kuasa 2 kan, maka set sudah hilang. Maka langkah 3, cikgu punya ayat senang aja, selesaikan. Kalau awak tapak persamaan biasa, selesai macam biasa. Kalau awak tapak persamaan kuadratif, selesai macam kuadratif. Bergantung kepada apa yang awak tapak waktu itu. Okey, so kita tengok soalan A. Soalan A. Haras? Ya, cikgu. Ini bentuk apa? Ini persamaan apa? Awak nampak ada S kuasa 2. Ini persamaan apa? Awak belajar waktu awak baru masuk sekolah ini. Bila ada S kuasa 2, itu persamaan apa? Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Itu yang cikgu kata. Tengok, kita sekarang sudah masuk tajuk 4 kan? Tajuk 3 pun kan tiba-tiba ada kuadratif. Tajuk 4 ni, cikgu tengah belajar indeks dan logaritma. Tiba-tiba buat juga kuadratif. Itu yang cikgu kata. Kuadratif ialah kemahiran asas. Dan soalan tidak akan beritahu kamu ini ialah kuadratif. Awak sendiri kena pandai tengok. So ini ialah satu persamaan kuadratif. So bila awak tahu saja itu ialah persamaan kuadratif, macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratif? Mula-mula kena buat apa? Haras? Alihkan. Okey, alihkan. Siapa yang bergerak? 36S ke S kuasa 2? X kuasa 2. Okey, S kuasa 2 bergerak. Pun boleh. Boleh. So kita dapat 36S tolak S kuasa 2 sama dengan kosong. Kalau siapa nak gerakkan 36 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sama dengan kosong daripada tulis di depan, biasanya orang tulis di belakang. So dua-dua ini boleh. Dua-dua ini boleh. Terpulang kepada mana satu kamu nak pakai. Awak boleh tulis, awak boleh gerakkan S kuasa 2, awak juga boleh gerakkan 36S sesuka hati awak. Okey, Haras kita sambung dengan apa yang awak ada. So selepas awak gerakkan, apa kena buat? Apa kena buat, Haras? Selepas awak gerakkan, apa yang awak kena buat? Kalau ini Kira kan? apa dia? Kalkulator. Kita tekan kalkulator. Apakah A awak? Satu. Awak bukan negatif 1 kalau ikut awak. Negatif 1. Sorry. Negatif 1. B awak? B 36. Okey, B 36. C? C kosong.
Okey, untuk siapa yang buat sebelah sini punya, awak pun boleh cuba dengan nilai ABC awak yang berbeza lah. Okey, Haras, lepas awak tekan, apa jawapan awak? Sekejap cikgu, kalkulator masalah. Kalkulator rosak. Okey, orang lain tolong tekan. 36 cikgu. Oh, tak. 0 dan 36. Oh, 0 dan 36. Siapa yang tekan sebelah sini pun ini jawapan dia kan? 0 dan 36. Tapi ingat dia, bila awak tekan, ini adalah persamaan kuadratif, awak tekan ABC dalam kalkulator, mesti tunjukkan langkah dia. Haras, awak nak tunjuk dengan langkah apa? Pemfaktoran ke rumus? Faktoran. Okey, macam nak tulis? X. X sama dengan 36. Ini jawapan dia. Tengah-tengah nak tulis langkah dia. Macam nak tulis langkah dia? Kalau awak nak tulis dengan pemfaktoran, X X, lepas tu? atau X tolak 36. Okey. Siapa yang nak tipu dengan pemfaktoran tu, cikgu selalu ingatkan kamu tolong checking. Ini darab ini boleh tak dapat negatif S kuasa 2? Boleh? Haras, S kali S boleh dapat negatif S kuasa 2? Tak boleh. Tak boleh. So, apa kena buat? So, atas sini ada satu langkah lagi kamu kena fikirkan macam mana dia akan jadi X kuasa 2. Macam mana? Negatif X 1. Salah satu tu negatif X. 36X tambah S kuasa 2. Maksudnya awak ubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kosong kita ubah. Hanya kosong kalau ubah masih kosong. Okay? So untuk soalan ini kalau siapa nak pakai dengan pemfaktoran, sentiasa semak kalau tidak kaedah yang pemfaktoran awak tidak diterima. Pastikan awak darab benda ini boleh dapat A awak. Kalau A jadi, BC memang jadi punya. Kalau tak jadi, maksudnya ada tambahan satu baris di sini. Tak buat baris ini, maka kalau sini ada peruntukan, maka awak tak dapat. Okay, kalau tak nak pening, pakai rumus kuadratif. Dan rumus kuadratif memang dipekarkan dalam AZ. Awak pastikan ingat masuk dengan betul lah. Hanya tadi kalau siapa yang pakai sebelah kanan punya, awak tekan kalkulator, awak pun dapat 0 dan 36 kan? So, awak pun akan tulis macam ini. Awak pun akan tulis macam ini. Dan bila awak kembangkan S kali X, awak memang dapat S kuasa 2. Maka kalau siapa tadi buat sebelah sini punya, memang hanya ada 3 baris. Okay, siapa yang buat ini punya, ada 4 baris. Okay, boleh ya? Sesuka hati mana satu awak nak pakai. Salin satu cukup, jangan salin dua-dua. Okey, kita pergi kepada B. Okey, kita pergi kepada B. Alamak. Kita pergi kepada B. Sazani? Ya. Okay, kita nak selesaikan persamaan ini. Persamaan kuadratif. Okey, sekali lagi dia adalah persamaan kuadratif. So, apa kita kena buat? Pindahkan X kuasa 2. Okey, pindahkan X kuasa 2. Sebenarnya kalau kamu nak elakkan masalah macam Haras tadi, kalau kamu tengok yang ini A awak positif kan? A awak positif kan? So kamu jangan pindahkan X kuasa 2, kamu pindahkan ini. Kamu pindahkan ini. Sebab kamu akan dapati untuk pemfaktoran selalu A dia positif. Selalu A dia positif. So kalau kamu nak elakkan masalah nanti kena tambah satu langkah lagi, maka awak tengok dulu.
Okey, sekarang A ada di sebelah kanan, dia akan positif. Maka saya jangan gerakkan X kuasa 2, saya gerakkan 36X. Tapi kalau kamu kata, cikgu tak boleh lah, saya memang sudah biasa macam ini. Maka tak apalah, hanya awak sendiri kena hati-hati, kena tambahan satu baris. Okey, boleh eh? So, Zazani, daripada saya gerakkan S kuasa 2, saya gerakkan S 6 ya, supaya nanti kita elakkan kena buat kerja cari tambah satu baris punya eh. Okey, Zazani, kalau kita nak pindahkan S tanpa 6, dia akan jadi apa? Jadi X kuasa 2 tolak X tambah 6. Tambah 6 kalau pindah? Tolak 6. Tolak 6 ya. So, sama dengan kosong biasanya orang tulis di belakang lah daripada tulis di depan. Okey, lepas tu? Lepas tu tekan kalkulator kan? Okey, jawab A awak apa? A 1, B? negatif 1, C? negatif 6. Okey, betul. Saya tekan. Jawab 3 dengan negatif 2. So, cara nak tulis tadi? X tolak 3 dalam kurungan. Lepas tu satu lagi X tambah 2. Okey. Yang ini kalau awak darab S kali S memang dapat dia. So kalau kamu boleh kontrol persamaan atas awak ialah positif, lebih senang. Biasanya tak payah tambah satu baris. Okey, kita pergi kepada C. Kita pergi kepada C. Ada ni? Cikgu. Okey. Ini persamaan apa? Kuadratik. Okey, buat. X kuasa 2 tolak 6X tolak 1. Dapat jawapan Stop. Jangan tulis macam ini Atas ini ialah persamaan. Kalau awak tulis macam ini, dia sudah jadi ungkapan lah. sama dengan kosong. Sama dengan kosong kena tulis ya. Okey, tekan kalkulator jawapan. 6.162 dengan negatif 0.162. Okey, so kalau kita dapat jawapan macam ini, tak boleh tipu dengan pemfaktoran lah ya. Sebab awak dapat nombor perpuluhan. So nak tak nak, kita kena tipu dengan rumus kuadratif. Kita kena tipu. Oh ya, kejap. So kita kena tipu dengan rumus kuadratif. So kalau tak ingat tak apa, dalam exam senarai rumus memang ada. Pastikan awak pergi tengok dia dan isi dengan betul. Negatif B tanpa tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bagi 2A. Tulis macam ini. Kalau kamu pakai rumus kuadratif punya, kita tak payah kisah pun. Kita punya A positif ke negatif. Tulis saja. So ini jawapan untuk dia. Okey. Sekarang kita pergi kepada D. Okey, kita pergi kepada D. Siapa lagi belum panggil? Bisa. Izzat. Okey, sambung. X sama dengan X kuasa 2 tambah 36. Okey, S sama dengan S kuasa 2 tambah 3 negatif 12X tambah 36. Okey. Lepas tu? X tu pindah ke kanan jadi negatif 13X. Okey, S kuasa 2 tolak 13S tambah 36 sama dengan kosong, jangan lupa tulis. Lepas tu? Sekejap. Okey, tekanlah. Dapat 9 dengan 4. Oh, nombor. Okey, kalau nombor cantik kita boleh pakai pemfaktoran lah. Kalau nombor tak cantik mesti gunakan rumus kuadratif So ialah X tolak 9. Tolak 9, kedua X tolak 4. Tolak 4. So tanpa check X kali X, okey, boleh dapat X kuasa 2. Okey. Boleh? So itu maksudnya selesaikan. Okey, belum siap dah? Balik kepada soalan kita. Sekarang awak ada dua jawapan. Okey,
Kalau awak gunakan shift calculate, terus tekan calculator sentiasa akan bagi awak satu jawapan. So macam soalan satu ini, dia sama ada bagi awak kosong ataupun bagi awak 36. Calculator tidak mampu bagi awak dua jawapan kalau awak gunakan teknik shift calculate. Okey, itu pertama awak kena tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh semak jawapan ialah bila awak tekan, dia mesti bagi awak kosong ataupun 36. Kalau dia tak bagi, maksudnya something wrong. Okey, mungkin cikgu minta tolong kejap. Okey, cikgu kecilkan Cikgu minta tolong kejap. Bakis tolong tekan, terus tekan soalan Bakis. Okey, tekan A, Ilya tekan B. Ilya tekan B, cikgu main tulislah. Kamu ada dalam nota kamu kan? Okey, Ilya B, Intan C. Haras tak ada calculator. Okey, Izzat D. Okey. Kamu tekan dulu. So, Bakis awak dapat jawapan apa? Kosong. Kan awak dapat satu. Tapi satu lagi dia tak akan bagi awak. Ilya awak dapat apa? 3. 3. Nampak cikgu? Dia tak semestinya bagi kita yang pertama lah secara kebetulan. Tapi dia tak boleh bagi kita 2. Okey, Intan C dia bagi awak apa? 6.162. Nampak? Dia bagi salah satu. Izzat? Kalau saya terus tekan calculator. Cikgu. Saya tadi tekan cikgu. Oh, tak erti tekan. Okey, apa untuk yang orang yang tak erti tekan, cara tekan Okey, apa yang awak buat? Dani, calculator warna apa dulu Izzat? Hitam Siapa yang kalkulator warna hitam putih boleh ikut sampai satu ketika baru kamu beza. Boleh ikut dia untuk siapa yang tak erti tekan. Mula-mula awak tekan simbol punca kuasa 2 dalam kalkulator awak. Okey. Lepas tu untuk X ini awak tekan yang warna merah punya. Okey, awak tekan warna merah punya. Kalau kalkulator warna putih, daripada awak tekan warna merah, sebenarnya sini ada satu X. Awak boleh tekan itu juga. Kalkulator warna putih aja ada. Yang kalkulator warna hitam ataupun clear tak ada. So kalau kamu tak ada punya, awak pakai yang warna merah punya lah. Okey, awak pakai warna merah punya. Di mana awak kena tekan alpha X. Okey. Lepas tu awak tekan tambah, awak tekan tambah yang biasa, tekan 6 yang biasa. Lepas tu sama dengan awak tekan yang warna merah punya juga. Dia di atas. Awak nampak dia warna merah, maksudnya awak kena tekan alpha baru tekan dia. Lepas tu untuk S itu kalkulator warna hitam tekan yang warna merah lah. Kalkulator warna putih awak sama ada pakai yang warna merah ataupun awak pakai S di sini. Okey, sudah siap? Izzat sudah? Sampai sini penting jangan tekan apa-apa. Sudah? Sudah. Okey. Warna kalkulator hitam punya awak tekan shift calculate sebanyak 2 kali. Maksudnya shift calculate. Warna putih punya shift calculate kemudian tekan sama dengan. Awak tak payah tekan 2 kali, tapi awak tekan shift calculate sama dengan yang bawah tu, yang biasa punya. Okey, Izzat dapat jawapan apa? Tak jadi. Tak jadi. Ya. Ni kalau tekan 2 kali dapat make error lah cikgu. Baik. Okey, you tekan semula punca kuasa 2 X warna merah punya tanpa 6 sama dengan warna merah punya. Awak tangkap gambar bagi cikgu tengok skrin awak. Okey. Ada orang lain tak yang tak dapat juga? Awak tekan ini. 9 kan? Dia sama ada bagi awak jawapan 9 ataupun bagi awak jawapan 4. Ada lagi sesiapa tak dapat? Jangan diam-diam sebab teknik ini sangat berguna untuk kita. Siapa tak dapat cakap ya. Okey, Izzat sudah beritahu cikgu Okey. Dah, saya dah hantar. Okey. Kejap. Okey. Izzat. Ini
Se-X tambah 6. Betul kan? Se-X tambah 6 sama dengan X. Lepas tu you tekan Shift, calculate, Shift, calculate. Dia kata error. Cuba tekan. Dapat. Tu lah make error. Sebab awak calculator Olympia. Sekejap. Calculator Olympia kadang kacau sikit. Kalau dia tekan sekali dapatlah negatif. Dapat negatif. Yang sekali itu memang tak betul. Yang sekali itu bukan jawapan dia. Oh. Memang sekali punya tak boleh. Sekejap, cikgu tengok Olympia ini. Sebab Olympia memang kadang-kadang masalah sikit. Tengok cikgu punya Olympia boleh tak? Shift calculate. Memang Olympia tak dapat. Jangan tanya saya kenapa tak dapat. Cikgu bukan orang yang create calculator ini ya. Okay. Calculator Olympia ada sikit masalah. Minta maaf lah sebab waktu orang promote kepada sekolah calculator Olympia ni, waktu tu cikgu pun ada. Dia cakap dengan kami sama dengan cashier. So bila kami cikgu-cikgu testing, kami testing senang aja kan. 2 tambah 3 okey, 6 tambah 5 okey. So kami pun ingat dia cakap lah, sebenarnya dua mesin ini adalah sama. Tapi harga kan jauh lebih murah. So waktu itu saya pun sama dengan cikgu matematik lain promote orang beli Olympia ini. Tapi bila saya pakai-pakai, bila pergi kepada bahagian ini, baru cikgu nampak Olympia ada masalah. Ada masanya cashier boleh kira, dia tak boleh kira. So apa kita boleh buat? Buat menu ajalah. Buat menu saja. Okey, cikgu boleh minta tolong siapa yang boleh tekan punya. Awak dapat 9 ke dapat 4? 9. Okey, boleh ya? So Izzat sorry lah ya sebab calculator Olympia awak tak mampu. Sebab benda ini tapi kamu jangan tak kata risau saja. Cikgu tak boleh macam mana. Sebab kaedah ini sebenarnya hanya digunakan untuk semak. So tak boleh, saya tak dapat semak itu saja. Saya tak dapat semak aja, tak ada apa sebenarnya. Okey, sampai sini cikgu nak bagi kamu nampak pakai calculator tidak mampu bagi awak 2 jawapan. Dia hanya bagi 1 jawapan, tapi sekurang-kurangnya saya boleh semak. Contohnya awak tekan ini, kalau calculator bagi 8, saya dapat 9 dan 4. Maksudnya ada benda salah lah. Tapi nasib baik Olympia kalau dia tak boleh kira, dia bagi awak make error. Dia bukan bagi jawapan sesuka hati. Kalau dia bagi jawapan sesuka hati memang gila kita. Dia tak mampu kira, dia pun jujur. Dia kata tak boleh kira. Dia kata error. Itu nasibah dia. Okey, itu pertama. Calculator boleh tolong untuk semak jawapan. Okay, kalau dia dapat salah satu jawapan kita, biasanya okey lah. Tapi dia tidak mampu bagi kita jawapan kedua. Okey, itu pertama. Okey, kedua. Soalan yang melibatkan set, selepas awak dapat 2 jawapan, jangan terus terima 2 jawapan ini sebagai jawapan awak. Kamu kena cek balik. Okay. Sekarang untuk soalan A ini, set X. Awak dapat jawapan kosong. Okey. Set kosong ada nilai tak? Kosong. Set kosong berapa? Kosong. Okey. Set 36. Ada jawapan tak? 6. Kalau awak tekan kalkulator awak dapat dua-dua ada jawapan, maksudnya dua-dua jawapan ini saya boleh terima. Okey. Cuba awak pergi ini. Okey, set dalam tu ialah S tambah 6. So kalau sekarang jawapan awak ialah 3, maksudnya set 3 tambah 6. Itu set 9. Ada jawapan tak? 3. Okey, ada jawapan iaitu 3. Kalau negatif 2, maksudnya dia jadi negatif 2 tanpa 6. Okey, maksudnya se-4. Ada jawapan? 2. 2. So, maksudnya dua-dua jawapan ini akan diterima. Okey. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, kita ambil jawapan pertama. So, kita buat 6 kali 6.1, 62 tambah 1. Tolong kira kejap apa nilai dia. Okey, yang pertama apa jawapan dia? 6.162. Okey, kalau saya tekan search ada jawapan tak? Bukan, itu jawapan dah lepas tekan Oh, search. selepas tekan search. Ini jawapan yang sudah tekan search. Yang sebelum tekan search. $37.972. Okey. Okey, sebelah sini kalau negatif
0.028. 028. Kalau cert 0.167. okey, tak apa. Okey. Yang pentingnya ada jawapan sebenarnya. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Okey. So bila awak tekan, satu ialah cert 9, satu ialah cert 4. Dua-dua ada jawapan kan? So kalau macam ini, kita akan terima semua ini sebagai jawapan kita. Okey, dan cikgu tak percaya bagi contoh yang tak boleh. Okey, tapi bukan setiap kali kita akan terima kedua-dua jawapan. Contohnya sebab sini cikgu tak percaya bagi awak. Okey, kadang-kala okey, contohnya awak dapat jawapan ini. Awak dapat jawapan ini S sama dengan 3 negatif 2. Tapi soalan awak macam ini, sama dengan sesuatu. So bila saya masukkan, satu ialah cert 3, satu ialah cert negatif 2. Cuba kamu tekan cert negatif 2. Make error. Make error. So jawapan ini akan diabaikan. Apa yang cikgu nak sampaikan di sini ialah, okey, bila awak selesaikan persamaan yang melibatkan cert, jika awak dapat dua jawapan. Biasanya kalau dapat satu jawapan, cikgu tak akan suruh awak semak sebab kita memenak dia. Kalau dia diabaikan, habis kita tak ada jawapan. Okay? So, bila awak dapat dua jawapan, apa yang awak perlu buat, awak kena tengok kejap. Nombor ini bila ganti ke dalam, boleh dapat nilai tak? Kalau dia boleh dapat nilai, maksudnya kita boleh terima dia sebagai jawapan. Kalau kita masuk ke dalam, lepas tu tekan kalkulator, dia tak boleh bagi jawapan, maksudnya dia tidak boleh diterima sebagai jawapan. Kita kena abaikan jawapan, tinggal satu jawapan sahaja. Okay. Sebenarnya tak payah tekan kalkulator pun kita boleh tahu. Bila dalam ini ialah negatif, memang awak tekan kalkulator tak ada jawapan. Tapi jangan pula nanti awak cakap, oh cikgu ini negatif, tak ada jawapan. Awak kena ganti masuk. Sebab di sini kalau saya ganti masuk, negatif 2 tanpa 6 ialah positif 4. So okey, tak ada masalah. Dia bermasalah kalau dia macam ini. Dia bermasalah kalau untuk bawah ini. Untuk bawah ini. Kenapa? Awak bayangkan 6 kali negatif 2 tambah 1. Saya dapat negatif 11. Negatif 11 tekan kalkulator tak ada jawapan. So kalau saya dapat negatif 2 untuk tempat ini, habis. Jawapan negatif 2 itu kena diabaikan. Okay? So bila awak selesaikan persamaan cert, kalau awak dapat lebih daripada satu jawapan, cuba checking kejap. Adakah kita nak terima kedua-dua jawapan? Ada masanya yes. Ada masanya kita hanya terima satu jawapan. Biasanya tak akan sampai semua tak terima lah. Okay, boleh ya? So itu untuk selesaikan persamaan cert. Dan latihan untuk ini, kita lompat sikit dia sebab cikgu perlu ajar selesai persamaan indeks. Cikgu sudah suruh awak selesai persamaan cert. Sebab masa tu. Sebab selesai persamaan indeks cikgu perlu dua kali. Okay, so kamu buat latihan 4.4.1 soalan 19, 20, 21, 22. Okey, 4 soalan. So kalau ada 2 jawapan, bagi saya 2 jawapan. Kalau ada 1 jawapan, bagi saya 1. Kalau jawapan perlu diabaikan, awak bagi saja jawapan yang nak aja. Elakkan gunakan kalkulator terus bagi saya jawapannya, mesti buat manual. Sebab dalam exam, kalau cikgu bagi soalan ini, awak terus bagi saya 94, 0 mark. 1 markah pun cikgu tak akan bagi awak. Sebab tidak ada kaedah dia. Boleh ya? So sama juga cikgu akan bagi Google Phone. Okay, mungkin awak akan tengok cikgu, nanti cikgu semak juga kenapa cikgu bagi Google Phone. Tujuan saya ialah macam tadilah, kalau ada orang salah, cikgu boleh terangkan dulu. Cikgu boleh terangkan dulu. Kalau kamu tunggu habis satu chapter baru awak bagi kepada saya, minta maaf lah, cikgu write saja betul salah. Kalau salah, cikgu pulakan tempat salah. Tapi cikgu tak akan membazir masa pergi bincang lagi apa kesalahan kamu. Boleh ya? So itu untuk hari ini. Kejap